Dan dapat kembali semula datang pada kali ini. Dah ada permintaan malam ni kita nak belajar tentang kisah sahabat. Dan insya-Allah pada malam ni satu kisah sahabat yang saya kira boleh kita share bersama. Kisah yang terjadi kepada salah seorang sahabat yang jarang disebut kisahnya, iaitu Salamah bin Al-Aqwa'. Salamah adalah orang yang sangat hebat tetapi tidak masyhur. Kita jangan dengar kisah tentang Salamah ini. Tapi dirinya memang seorang yang sangat berpengaruh, menjadi tulang belakang kepada perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita kena mendengar dan mengambil cerita daripada Salamah bin Al-Aqwa' ini. Sebelum saya pergi pada ceritanya, ada satu hadis yang diriwayatkan sendiri oleh Salamah. Ceritanya bahawa Salamah berkata, "Ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Hawazin." Kami pernah pergi berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hawazin. Dalam peperangan itu, fabainana nahnu natadahha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa kami pergi perang dengan Nabi itu, waktu pagi, kami makan bersama dengan Nabi. Ini sarapan pagilah. Sarapan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa rajulun ala jamalin ahmar. Tengah kami duduk makan tu, tiba-tiba ada seorang laki-laki naik satu unta yang berwarna merah. Mari masuk celah-celah kami. Kemudian faqayyada bihil jamal. Dia pun mengikat unta dia. Dia masuk celah kami itu, dia mari itu, dia ikat unta, dia masuk celah kami, duduk bersama dengan kami. Masa dia bersama dengan kami, dia pun duduk memerhatikan apa yang kami lakukan. Kebetulan di kalangan para tentera masa tu banyak yang berjalan kaki, kenderaan tak cukup, dan kami sedang keletihan yang sangat letih. Tuan-tuan, di situ memberi bukti bahawa Nabi kok mana perang pun sarapan ada, tuan-tuan. Kan? Jadi kalau buat kuliah subuh tu, buat sarapan lah. Nak cerita bahawa di situlah bahawa Nabi sangat menitik beratkan soal makan minum prajurit yang bersama dengan dia. Nabi ni bukan jenis diktator, perang apa pun tak peduli, tak. Macam biasa Nabi makan sarapan pagi, cuma keletihan. Tiba-tiba mari seorang ni masuk celah kami. Lepas dia masuk celah kami dan memerhatikan kami, tengok tentera yang keletihan, tengok tentera berjalan kaki, tiba-tiba dia cepat keluar dan dia pun ambil untanya dan naik unta serta bergegas keluar daripada tempat itu. Tuan-tuan, kalau kita akan kata, siapa Mamat tu? Siapa dia? Tak nak tengok pun. Dia gitu. Kan? Macam kita main masjid lah, main surau kan. Tahu perhati, ni Mamat ni main mana? Tak ada nampak. Gitu. Tapi bila berlaku demikian, para sahabat kenal. Sebab sahabat ni dikenal semua orang. Kekuatan mereka adalah ukhuwah. Mereka tahu dia ni siapa, apa namanya, dia pun kenal. Ini sebenarnya yang menyebabkan mereka selalu menang. Bukan kerana jumlah mereka banyak, tapi bonding mereka terlampau kuat. Bila ada orang gini, dia pun perasan, ni mata-mata ni.
Mari nak siasat kita, mari nak ambil maklumat tentang tentera kita. Masa itulah ada seorang sahabat kata Salamah bin Al-Aqwa. Sahabat tu tulis abad unta dia perambat akan laki-laki yang menunggang Jamalil Ahmar tadi, unta yang berwarna merah. Tapi sahabat tu ni unta tak laju lagi. Pada masa itulah kata Salamah, aku pun keluar berlari mengejarnya. Dia berlari terus, dia tak cakap banyak. Dia terus keluar, lari pergi kejar. Dia dapat potong sahabat yang naik unta. Lepas dia potong sahabat naik unta, dia berjaya capai laki-laki mata-mata itu yang sedang naik unta merah, dan dia berjaya pintas dengan larian saja. Tak naik unta pun, terus dia pegang tali unta tersebut. Bila dia pegang tali unta tu, dia rentak turun, kawan tu pun turun, dia terus ambil pedang, fadarabtu unuqah, aku terus penggal kepala dia. Tak tanya dah, pasal tahu itu mata-mata. Sebab kalau bukan mata-mata, dia adalah sahabat Nabi. Bila dipenggal kepala kawan tu, dibawalah harta tadi, yang unta tadi dan baju perang kawan tu serta pedang, bertemu dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Nabi, Nabi tanya, faqala man qatala hadzal rajul, siapa yang telah bunuh laki-laki tu? Maka orang Islam pun kata, faqalu ibnul Aqwa, yang bunuhnya adalah ibnul Aqwa. Nabi pun kata, salabahu ajma', bagilah pada dia semua harta-harta yang ada pada orang tu tadi, bagi dekat Salamah bin Al-Aqwa. Bukan itu yang Salamah nak, tapi kebanggaan kerana Nabi melihat dan mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Salamah. Masa yang sama, Salamah juga dapat habuan dunia. Sebab tu berjuang Islam, jangan siapa-siapa kata nak habuan akhirat saja, habuan dunia pun kena terima. Salamah dia tak buat perangai macam kita, tak apa, saya tak berhajat. Bukan macam tu. Kan? Bukan macam tu. Kan? Siapa-siapa bagi duit kat kita, tuan-tuan terima. Jangan buat macam Omar. Omar pernah reject pemberian orang. Nabi marah bila dia reject. Nabi kata, kalau hang tak mau, hang terima dulu, bagi kat orang lain. Faham tak? Sebab tu kalau tuan-tuan bagi kat saya tak pernah tolak. Faham tak tuan-tuan? Jadi nak cerita bahawa Islam ini bukan mengajar kejar akhirat, sampai dunia pun tak mau. Sebab tu kalau ada orang kata kita ni umur 40 dah, jangan duk sibuklah dengan dunia, ambil akhirat saja. Itu ucapan yang tak betul. Kalau orang semua pakat tinggal dunia, ambil akhirat, dunia ini musibah sebab akan diambil oleh orang-orang tak beriman. Sebab tu Nabi ajar sahabat ni dididik, jangan tinggal dunia, buat kerana akhirat. Tu benda dia. Sebab tu Nabi bagi benda itu kepada Salamah, tuan-tuan.